بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu pada hari ini pada halaman 212 My Quran Time, baca faham amal, dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan ruang untuk bersama untuk kita meneruskan juz yang ke-11. Semalam kita meneruskan ya, dan diharapkan dengan ruang yang Allah berikan ini kita makin bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudah pun mengalami ataupun kita melihat bahawa apabila ruang tadabbur ya My Quran Time kita berhenti sebentar, kita mungkin akan sedikit kehilangan ya, malah sebahagiannya merasakan kehilangan besar, dan kita doa pada Allah SWT ini adalah ruang istiqamah kita. Allah mudahkan urusan, dan pada hari ini kita bersama Ustaz Tarmizi Abdul Rahman sekali lagi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fazrul. Sihat Ustaz Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Tadi permulaan tadi Ustaz saya baca suratul Fatihah dengan bacaan ala Syekh Sudais Abdul Rahman As-Sudais. Sikit-sikitlah tidur. Masya-Allah. Sedap Ustaz. Supaya nak tambah semangat Ustaz. Ya. Dan nak sedikit ubat sikitlah rindu Ke tanah suci. Mudah-mudahan Haram, ya, sahabat-sahabat kita, tuan-tuan dan puan-puan yang mana telah berdaftar ataupun bersedia menunggu panggilan, mana tahu kuat rezeki tahun ini jemaah Malaysia ada dihantar untuk menunaikan fardu haji, mudah-mudahan. Ya. Dan jangan lupa vaksin. Vaksin kena lah Ustaz. Vaksin kena. Ada vaksin, no way lah. Betul. Sebab Ya. sebelum ini pun kita nak pergi umrah, kita nak pergi haji, memang kita ada ambil vaksin juga pun. Betul. Jadi ini sebagai satu Ya. peringatan kita bersama. Ya. Dalam masa yang sama kita menyiapkan diri kita dengan Al-Quran yang akan kita baca di bumi Mekah Madinah ini Ustaz ya. Jadi bacaan tadi menghilangkan rindu. Harapnya dapatlah ruang Amin, ya ini Ustaz ya. Ya, Jangan Ustaz. sampai kita hanya dengar dekat YouTube sahaja bacaan tersebut. Sebelum kita pergi berhadapan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita berada pada halaman 212. Saya menjemput tuan-tuan yang berada di Facebook untuk share di rakan-rakan, dan kita doakan kesejahteraan kepada semua, keamanan dan ketenangan untuk kita memulakan bacaan ayat 26 pada hari ini. Dan kita lihat sinopsis bagi halaman pada hari ini, iaitu pada ayat 26 hingga 27, keadaan orang yang berbuat baik dan berbuat jahat di akhirat nanti, apakah yang berlaku kepada mereka semua. Dan yang keduanya kita melihat pada ayat 28 hingga 30, pengumpulan makhluk ciptaan Allah dan lepas tangannya sesembahan kaum musyrikin ya, iaitu apa yang mereka syirikkan itu berlepas tangan. Dan pada ayat 31 sehingga ayat 33, bagaimana tauhid uluhiyah ya diperkenalkan melalui tauhid rububiyah, dengan melihat kepada alam, kita akhirnya dapat meletakkan kesimpulan bahawa sebenarnya salah kalau katakan seseorang itu kembali kepada Tuhan yang tidak benar di dalam kehidupan. Jadi ini adalah sambungan daripada halaman 211 malam yang kita bincangkan. Surah Yunus menekankan tentang ketauhidan, menekankan tentang kerasulan ya, menekankan tentang keimanan pada hari akhirat dengan pembuktian daripada alam sekitar. Kita lihat alam sekitar, kita dapat berfikir dengan waras, insya-Allah itu akan meningkatkan iman kita. Jadi mari sama-sama kita baca ayat 26 hingga ayat 29 pada bahagian pertama bersama Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Sebelum saya nak mula Ustaz, saya nak sebut sikitlah, nak ucap takziah Ustaz kepada
guru yang banyak mengajar saya dengan Al-Quran ketika saya sekolah dulu, telah kembali ke rahmatullah pada hari ini, iaitu Fadil Ustaz Razin Nikmat. Adinda adik kepada Tuan Guru Ni Aziz. Dia mengajar saya dulu tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 ketika sekolah dulu, telah kembali ke rahmatullah pada hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT ampunkan, Allah yarham dosa-dosa dan bersama dengan para salihin, amin ya rabbal alamin. Amin. Jadi kita nak baca hari ini sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian. Ramai sahabat-sahabat kita bergabung pada saat ini Ustaz, jemput untuk terus sebarkan, dan jangan lupa Ustaz, yang kita wawarkan semalam juga, letakkan cicipan doa. Ya. Doa. Saya doakan. Letakkan tagkan nama kawan tersebut. Ya, moga-moga ia juga menjadi inspirasi pada orang lain, ya, baca doa tersebut dia aminkan, dan juga orang lain pun mendoakan juga. Betul, untuk tuan-tuan yang berdoa. Jadi dia saling berdoa Ustaz, ya. Ini kita perlukan sangat bila kita memulakan juz 11 ini. Betul. Kerana dunia memerlukan doa Allah. Dan kita tak tahu Ustaz, di kalangan 1,000 2,000 orang, beratus berpuluh ribu yang menonton pada hari ini, ada doa yang diangkat. Allahu akbar. Subhanallah. Ya, jadi tuan-tuan tuliskan ya doa yang tuan-tuan ingin titipkan, ya, untuk kita sama-sama aminkan di kalangan pembaca di Facebook dan juga yang berada di hadapan layar TV pada hari ini, insya-Allah. Terima kasih kepada Safaz. Tuan-tuan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, mari kita mulakan bacaan kita di halaman 212 pada hari ini. Kita nak baca dulu ayat yang ke-26 sehingga ayat yang ke-29. 26 hingga 29. Jadi jika semalam kita dah baca dengan permulaan bayati, kita nak cuba hari ini permulaan bacaan kita cuba baca bacaan murattal sikah, insya-Allah. Jom sahabat-sahabat Al-Quran semuanya kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون
فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, kitalah bacaan daripada ayat 26 hingga 29 ya, sebentar tadi menyambung kepada perbincangan kita semalam. Alhamdulillah ya, apabila Allah menyeru kepada kita semalam, tuan-tuan sekalian, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah menyeru kita Ustaz ya, menuju kepada Darussalam, iaitu negeri yang penuh dengan kesejahteraan. Assalam itu maksudnya tidak ada masalah. Ya, yang ada masalah ialah di Darud Dunia ini ya, di mana ini adalah tempat yang ad-dunya ini sebagai satu tempat yang rendah, yang kita perlu menuju kepada Darussalam, tempat yang tinggi, iaitu Jannatul Firdausil A'la, insya-Allah. Maka Allah menyatakan bila Allah dah ajak, Allah yang akan beri hidayah untuk memimpin sampai masuk ke sana. May yasha. May yasha ni siapa yang dikehendaki oleh Allah. Ada orang yang faham, oh kalau macam tu, kalau Allah dah tentukan saya dapat masuk syurga, saya dapatlah. Kalau tak dapat nak buat macam mana, pasal Allah yang berkuasa. Tapi kita kena faham bahawa may yasha, Allah ini, Allah kehendaki kalau buat baik dapat baik, kalau buat tak baik dapat tak baik. Allah dah tentukan dia punya peraturan dalam Al-Quran. Maka kalau kita belajar Quran, tuan-tuan, kita buat apa yang Allah inginkan, maka sudah tentu formulanya akan pergi ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya oh kalau macam tu yang ini memang nak ke neraka, ini ke syurga, buat macam mana pun ke syurga juga. Bukan, itu kefahaman yang salah. Di mana kita perlu berusaha, dalam masa yang sama usaha kita itu berteraskan ilmu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah aktiviti kita, membaca Al-Quran sebagaimana yang kita lihat pada halaman semalam. Allah ingatkan kita agar jangan kita ini tertipu dengan kehidupan di dunia. Baik. Apakah balasan bagi orang yang berbuat ahsanu? Lilladheena ahsanul husna, bagi orang yang melakukan kebaikan disediakan baginya pahala yang terbaik, syurga, dan tambahannya nikmat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam, dan dalam kehinaan merekalah penghuni syurga, mereka kekal di dalamnya. Ini adalah penerangan yang subhanallah. Surah Yunus ni jarang cerita pasal syurga Ustaz ya. Tapi bila cerita ini subhanallah, memang ya, kita tengok dulu. Lilladheena ahsanul husna. Ya, kalau kita lihat kepada pendapat daripada As-Sa'di, siapakah orang yang membaiki al-husna ahsanu ini? Dia membaiki hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan manusia. Bagi kali ini tuan-tuan belajar Al-Quran, baca ya, setiap hari bila dengar selalu Ustaz ya, dia akan memajukan lagi, menjadikan lebih ihsan, ahsanu amala, dari segi bacaan, dari segi kefahaman. Sebenarnya tuan-tuan lah yang dinamakan ahsanu ini tadi. Syaratnya apa? Dia terus untuk membaiki hubungan dengan Allah, baca Quran, solatnya, dalam masa yang sama hubungan dengan manusia. Ya, ahsanu, maka Allah balas dengan apa? Al-husna. Al-husna ini maksudnya yang terbaik Ustaz. Ya, betul. Yang terbaik. Jadi kalau kita fikirkan dah terbaik, apa lagi lepas terbaik Ustaz? Dia kalau ada good, better, kemudian ada best. Lepas best apa Ustaz? Tak ada dah. Dia tak ada bestest kan? Tak ada bestest. Okey. Tetapi Allah kata di sini waziyadah. Dah al-husna tu dah terbaik ya. Allah kata ada tambahan lagi. Jadi kalau dah terbaik, bila Allah tambah lagi, ini adalah satu nikmat yang tak terbayangkan. Subhanallah. Dan salah satu pendapat ulama ialah apabila dapat melihat, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang itu tidak dapat dibayangkan. Tak dapat dibayangkan. Jadi ini adalah ganjaran bagi orang-orang yang memilih untuk ahsanu, sentiasa baiki, dan
masing-masing Ustaz ya, bila bercakap tentang baca ni ada yang mula merangkak daripada Iqra 1. Betul Ustaz. Jadi bila tuan-tuan mula baca Iqra 1 merangkak jadi Iqra 2, itu ahsanu, dan kalau dipanggil oleh Allah SWT, insya-Allah al-husna wa ziyadah. Subhanallah. Bagi yang sudah baca pandai ya, apa yang kita perlu buat tuan-tuan, terus kita mula faham sedikit. Dulu baca terjemahan, sekarang mula tadabbur sedikit. Jadi terus kita berdoa, moga-moga paling kurang kita selesai berapa muka surat Ustaz? 604. Insya-Allah kan. Istimewa tu 604 tu sentiasa bermain di pendengaran saya dengan Ustaz Tirmizi. Masya-Allah. Insya-Allah. Tengah mencari kunci. Allahu akbar. Kunci. Okey, baik. Wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhillah. Ini Allah tambah lagi. Allah cakap apa? Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam. Wala yarhaqu wujuhahum qatarun. Apa maksud qatarun ini? Debu hitam daripada mana? Daripada api neraka. Allahu akbar. Api neraka ini dia bukan sekadar warna biru, warna merah, tetapi warna hitam. Jadi bila dah warna hitam, qatarun ini adalah debu-debu. Dia punya apa istilahnya, kalau kita pasang lampu pelita kan ada yang warna hitam tu kan. Betul Ustaz. Ini kesan, maksudnya Allah menyatakan orang ini tidak akan dibakar oleh api neraka dan kesannya tidak ada pada wajahnya. Pasal orang dibakar api neraka Ustaz, dia ada kesan. Allah. Dia ada kesan walaupun dia dah dibakar, lepas tu dia masuk syurga, dia ada kesan. Orang boleh dia ni pernah. Subhanallah. Ini yang takut tak? Hai, memang menakutkan. Dan ini adalah janji Allah SWT. Pasal apa tuan-tuan? Pasal tuan-tuan selalu membaiki apa yang ada berkaitan dengan Allah, ihsan, dan juga kita ihsan sesama manusia dengan pasangan kita, dengan mak ayah kita, dengan anak kita, terus kita cuba baiki. Tak sempurna tetapi kita terus baiki. Dan yang keduanya wala dhillah, tidak ada penghinaan. Ini adalah kesan psikologi Ustaz ni, torture psikologi. Dahlah kena bakar, kemudian kena hina pula di halayak ramai, itu tidak berlaku kepada orang yang sentiasa berbuat kebaikan. Ulaika ashabul jannah, inilah ahli syurga, hum fiha khalidun, kekal di dalamnya. Allah jelaskan benda ini, perkara ini agar kita kuat hati kita untuk terus membaiki amalan kita dengan Allah dan juga dengan sesama manusia. Bagaimana pula mereka yang buat kejahatan? Walladzina kasabus sayyi'at, mereka yang buat keburukan, jazaa'u sayyi'atin bimithliha wa tarhaquhum dhillah. Ya, mereka akan diberi balasan selayaknya dan akan ditutupi dengan kehinaan. Yang ini yang kita tak tahan Ustaz. Betul Ustaz. Ya, kalau orang kutuk kita pun benda tak betul pun, ya, kutuk pun kita dah tak tahan. Betul. Apatah lagi kalau katakan zillah, ini maksudnya dihina pasal engkau dulu buat dosa, engkau ni buat rasuah, engkau ni tak baca Quran, baca buku lain kau baca betul-betul, yang Quran tak faham-faham sampai ketua. Lebih kurang gitu kan. Kalau dah sampai begitu kena hina, tertekan Ustaz. Betul Ustaz. Saya ada kawan bila dia letak dekat Facebook komen kan, kemudian orang kutuk dia sampai masuk hospital. Allahu akbar. Darah tinggi. Ya, salam. Ya, pasal apa? Pasal kena kutuk dan tak tahan. Ya. Dan ada orang yang dia kutuk pula dia punya keluarga dia. Allah. Itu kesan penghinaan, kesan torture, hukuman secara psikologi. Malahum minallahi min asim. Subhanallah. Tidak ada daripada Allah asim, pelindung. Ya, apa maksud pelindung di sini? Iaitu tidak akan Allah bercakap lagi, Allah tidak akan selamatkan lagi. Dia lebih kurang macam ibu lah Ustaz ya. Yes, bila ada anak tu dekat tepi longkang, bila mak tu sebagai asim, maksudnya mak tu akan rentap tangan anaknya. Sebelum tu mak dia cakap jangan main, jangan main kan. Tapi bila dah nak terjatuh tu, mak tu sambar saja, itu adalah asim. Jadi bila Allah menyatakan Allah tidak menjadi asim, Allah tak nak cakap, Allah tidak akan selamatkan, biarkan ka'annama u'syiyat wujuhuhum qita'an minal laili muzlima, wajahnya itu ditutupi dengan kegelapan. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Jadi bercakap tentang 26 27 ini ada perkataan wajah Ustaz ya, wujuhuhum. Allah tekankan pasal wajah ini, pasal wajah ini kita boleh nampak Ustaz. Macam ni kan kita tak nampak kan? Betul. Kan? Dia ditutup. Tetapi bila kita buka, kita tahu orang tu tengah sedih, orang itu tengah gembira. Paling kurang pun tutup macam ni pun dah nampak dah kat mata ni. Jadi wajah ini bila ditutup dengan kegelapan ataupun dinyatakan tidak ada kegelapan, itu menandakan betapa puasnya hati orang yang sampai ke syurga dan betapa tersiksanya orang yang sampai ke azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini peringatan daripada Allah sebagai motivasi kepada kita, ganjaran kalau kita buat kebaikan. Ya.
Pasal apa? Pasal bila cakap tentang kebaikan ini, kadang-kadang kita mungkin lemah semangat dalam keadaan lockdown ini tuan-tuan, tapi kita kena kuatkan diri bahawa sini mungkin sengsara sedikit ya, kena lockdown, tapi jangan kena lockdown dekat Allahuakbar. ayat 27. Betul. Yang ini tak tahan. Ayat 28. Ya. Wa yauma nahsyuruhum, ya, pada hari itu kami kumpulkan mereka semuanya, kemudian kami katakan kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, tetaplah di tempatmu, kamu dan para sekutumu, lalu kami pisahkan mereka dan berkatalah sekutu-sekutu mereka, kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami. Cuba tuan-tuan perhatikan pada perkataan naqulu lil ladzina asyraku makanakum. Cara sebutnya Ustaz ya. Yeah. Dia kalau macam contohnya lah ya, kalau katakan kita suruh anak makan. Betul. Ya kan. Jom Adam, jom kita pergi makan. Kan. Kalau dia dah tak jawab ya, jom makan, dah pendek sikit. Tapi kalau katakan dah lama sangat, makan. Kan. Ya. Jadi di sini tidak dicakap kunu makanikum ya, bukan dicakap okey ini adalah tempat kamu. Terus dia dinyatakan pada orang yang syirik kepada Allah SWT ini, makan aku, tempat kamu. Kan. Jadi cara Allah menyampaikan pun garang ya. Wa antum wa syurakaakum. Kamu dan juga apa yang kamu syirikkan. Dan bila bercakap tentang wa syurakaakum ini ialah bukan berhala, pasal berhala ni dibakar menjadi bahan bakaran. Jadi syurakaakum dimaksudkan di sini adalah orang-orang manusia yang disyirikkan. Maksudnya kalau katakan orang itu sebagai pemimpin ya yang diangkat, maka dia diletakkan sama. Itu kamu nak rasa nak bergantung sama sila masuk tempat kamu. Begitu kan. Tegas. Dia lebih kurang macam penjara lah Ustaz ni kan. Okay. Kamu yang dulu kan berkomplot. Ada tempat kamu. Jadi nak menceritakan bahawa ini sebagai satu warning ya, dan sebagai satu amaran, fazayyalna bainahum wa qala syuraka'uhum ma kuntum iyyana ta'budun. Membawa kepada perkataan kita pada hari ini, mari sama-sama kita perhatikan. Zada, okey, ataupun zayada yang berulang 62 kali di dalam al-Quran, maksudnya bertambah. Dan kita sudah lihat pada ayat 26 sebentar tadi tuan-tuan sekalian, apabila Allah sudah beri yang terbaik, tidak ada lagi yang lebih baik, tetapi rupanya Allah kata waziyadah, Allah tambah itu adalah sesuatu yang tidak boleh kita bayangkan. Itu adalah nikmat bagi tuan-tuan. Harapnya saya juga dapat bersama. Apakah nama tempatnya? Darussalam, kerana kita sentiasa membaiki amalan Quran, solat kita dan hubungan sesama manusia. Kita berhenti sebentar, kembali dalam My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Antara doa Ustaz yang boleh kita amalkan juga. Betul. Untuk melindungi diri kita daripada wabak ini. Mudah-mudahan kita semua dapat amalkan insya-Allah taala. Jadi sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ada yang bertanya, mana Ustaz Tir ni? Ustaz Tirmizi kita ada sihat, beliau sihat semua, insya-Allah besok. Insya-Allah besok beliau akan menemani tuan-tuan dan puan-puan pula insya-Allah taala. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak ulang kaji sedikit, nak menyambung pengajian kita semalam. Kita ulang kaji tentang idgham ma'al ghunnah. Jadi hari ini suka saya untuk kita kongsikan 3 lagi contoh idgham ma'al ghunnah yang kita dapati ataupun yang telah kita baca sebentar tadi dalam halaman 212 ini. Yang pertama kita lihat, jom sama-sama kita lihat Quran kita
iaitulah pada ayat yang ke-26 atas sekali, iaitulah tanwin bertemu dengan waw. Tanwin bertemu dengan waw, iaitu kalimah qataru wala, qataru wala, tanwin bertemu dengan waw. Qataru wala dhillah, kan? Masukkan bunyi tanwin itu ke dalam waw beserta dengan dengung dengan kadar berapa harakat? 2 harakat. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang ketiga, kita melihat di bawah dia tu baris yang keempat, kita bertemu tanwin lagi bertemu dengan mim. Tanwin bertemu dengan mim ialah pada kalimah qita'am mina, qita'am mina, kan? Tanwin bertemu dengan mim. Jadi dengung juga 2 harakat. Kemudian itu contoh yang kedua. Yang contoh yang ketiga yang saya nak kongsikan pada tengah hari ini, iaitulah pada ayat yang ke-31. Permulaan ayat 31 di hampir tengah-tengah muka surat kita tu, iaitulah pada kalimah may yarzuqukum. Okey. Nun mati bertemu dengan ya. Tadi kita tengok contoh tanwin. Yang ni kita tengok contoh nun mati pula bertemu dengan ya. Maka kita masukkan bunyi nun ke dalam ya dengan dengung 2 harakat. Qul may yarzuqukum. Sekali lagi kita ulang. Qul may yarzuqukum, dengung 2 harakat. Jadi itulah antara 3 contoh idgham ma'al ghunnah dalam halaman yang ke-212 ini. Ada lagi tempat-tempat ataupun contoh-contoh kalimah yang lain. Itu 3 contoh yang saya nak kongsikan pada hari ini, insya-Allah taala. Jadi bolehlah praktikkan balik bacaan tu. Kalau ada kelas Al-Quran, cuba tanya guru betul tak bacaan itu, insya-Allah. Masya-Allah. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi berkongsi tajwid pada hari ini. Yes, menyambung kepada pelajaran kita semalam, betul, kan, ya. Terus kita jaga penawar kita ini, betul, ya, kena ambil pada setiap hari dengan dos yang betul, dengan makhraj yang betul, ya. Kalau katakan tak betul, dia kadang-kadang dia tidak menjadi penawar, betul, Ustaz, ya. Tapi dalam proses belajar tak apalah, ya, ya. Betul. Kita, yang penting kita ada guru offline mungkin mencabar, online banyak kelas yang ada, pagi-pagi ada dan sebagainya, malam pun ada. Betul. Teruskan untuk kita baca, faham dan amal, tuan-tuan, ya, Al-Quran ini. Kita nak meneruskan ayat yang ke-30 hingga 33, tapi sebelum itu, Ustaz, ya, ayat 28 29 ini menceritakan kepada kita hakikat berada di akhirat nanti. Ya, bagi orang-orang yang berada di neraka, di azab Allah, mereka akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia syirikkan. Allah. Ya, dan orang yang disyirikkan ini, satu kita cakap tadi, berhala dah kena bakar dah. Jadi orang yang kena syirik ini, pada waktu itu mereka kata, engkau betul ke engkau beribadah? Ya, beribadah tu maksudnya menghambakan diri engkau pada aku. Pada ayat 29, fakafa billahi syahida, ya cukuplah Allah bainana wa bainakum in kunna an ibadatukum la ghafilun. Aku tak tahu pun, maksudnya dia nak berlepas diri, ya. Dan ini orang, ya, orang maksudnya dalam hidup kita ini kadang-kadang kita menghambakan diri pada orang. Orang tu cakap A, saya ikut A, dia ni ketua B, saya ikut B, C. Rupa-rupanya apa yang dia sebut itu bukan apa yang Quran cakap. Allah. Itu sebabnya pemimpin perlu membaca Al-Quran. Kalau pemimpin tak tahu isi Al-Quran, dia sebut, dia suruh orang bawah ikut, salah dari segi apa yang ada dalam Quran, sampai akhirat nanti khawatir, tuan-tuan sekalian. Rupa-rupanya orang bawah kata, saya ni hamba awak dulu, ikut perintah tu. Tapi rupa-rupanya tak ada, aku tak boleh nak bagi syafaat ke nak tolong kau, tak boleh. Ini yang dirakamkan pada ayat 28 20 29. Apakah lagi yang berlaku di akhirat nanti? Ayat 30 Allah bawakan, kita baca sehingga ayat 33, insya-Allah. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, kakak, abang-abang, muslimin dan muslimat sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mari kita menyambung ayat yang ke-30, 31, 32, 33. Nanti dalam ayat yang ke-31 tu, Ustaz, ya, dan juga para penonton sekalian, ada tu kalimah-kalimah yang kita perlu berjaga-jaga. Saya pun kena jaga-jaga juga. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita. Baris dia tu, Ustaz. Baris itu penting, Ustaz. Kena hati-hati. Saya pun nanti kena hati-hati juga. Jadi sama-sama, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, kita baca. Kita dah baca tadi sikah, kita cuba pula bacaan jaharkah. Boleh, Ustaz? Boleh, ya? Okey, insya-Allah. Jom sahabat Al-Quran semua, kita baca sama-sama, insya-Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 30 hingga 33 yang dibacakan tadi. Terima kasih Ustaz Tanfizi. Ya, ayat yang sebenarnya mengingatkan kepada kita sambungan di akhirat nanti ayat 30 di tempat itu setiap jiwa merasakan pembalasan atas apa yang telah dilakukannya dahulu dan mereka dikembalikan kepada Allah pelindung mereka yang sebenarnya dan lenyaplah daripada mereka pelindung palsu yang mereka ada-adakan. Ini peringatan kepada kita tuan-tuan ya bahawa sebenarnya tiada pelindung kecuali Allah, Maula kita yang melindungi kita sebenar-benarnya adalah Allah, tidak ada lain. Tidak ada manusia lain, tidak ada makhluk lain, tidak ada ya. Dan pada waktu akhirat nanti hunalika tablu kullu nafsim ma aslafat. Iaitu ujiannya ialah apa yang telah kita buat. Betul Ustaz. Aslafat ni sesuatu yang telah berlaku. Jadi apa yang kita buat pada hidup ini tuan-tuan sekalian, kalau ianya baik maka insya-Allah kita akan dapat maula pelindungnya Allah kerana kita mencari al-haq dan kita bersama al-haq dengan kebenaran dan kita beramal dengan al-haq kebenaran. Tetapi kalau katakan sesuatu yang tidak benar, contohnya Ustaz ya, kadang-kadang ada orang yang dia kata saya ni nak mencari agama. Jadi dia bergantung pada guru, tapi gurunya itu dia cakap perkara yang bukan asas daripada Quran. Ya, bukan daripada sunnah Nabi, maka kesannya apa? Pada waktu itu
tidak ada maula daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya kita kena kembali pada Al-Quran. My Quran Time ini adalah usaha kita yang sedikit tuan-tuan ya, agar kita tahu, oh rupanya Allah cakap begini. Oh Allah pujuk saya begini. Kita tidak perlukan pujukan daripada manusia, kecuali pujukan itu adalah berdasarkan kepada kebenaran. Jadi bila Allah dah bawakan daripada ayat 26 sampai ayat 30 ini tentang syurga neraka, Allah bawa balik kita ke dunia. To be practical, to be practical. Jadi qul may yarzuqukum minas samai wal ard. Siapakah yang memberi rezeki daripada langit dan dari bumi? Siapakah yang mengawal pendengaran dan juga penglihatan kamu? Siapa yang mengeluarkan al-hayy minal mait, daripada orang yang mati itu hidup, dan mengeluarkan orang yang hidup itu mati, maksudnya yang menjadikan orang itu meninggal. Wa may yudabbirul amr. Siapa yang menguruskan segala urusan yang ada di atas muka bumi ini? Jadi banyak perkara yang Allah suruh kita fikir dalam ayat ini. Perhatikan pada alam, ya. Contohnya rezeki. Bercakap tentang daripada langit bumi ni ustaz ya. Sekarang rezeki memang kita nampak Allah memang beri rezeki. Betul, Allah bagi satu hal saja, terus kena tutup habis ekonomi. Boleh sampai kapal terbang boleh berada dekat padang pasir. Ya, bersusun-susun. Betul. Bila Allah nak kata tutup. Ya. Pasal apa? Pasal mungkin selama ini kita merasakan bahawa okey kot kan. Saya yang berkuasa, sebagaimana kita bincang semalam, qadirun, ya, pada ayat yang ke-24 semalam, qadiruna 'alaiha, ya, kami yang berkuasa. Jadi Allah kata tak, sebenarnya yang berkuasa adalah Allah. Kalau kamu nak cabar lagi, bersedia ustaz ya. 2 minggu lagi, 2 minggu lagi, dan ia disambung dengan siapa yang kawal pendengaran dan penglihatan. Betul Ustaz. Pendengaran dan juga penglihatan. Mengapa perkara ini diberi perhatian? Kerana pendengaran dan penglihatan ini kalau Allah tarik memang selesai, ya. Ini satu perkara nikmat yang Allah bagi untuk jangan didustakan. Satu yang jauh kita tengok di alam, ya. Satu lagi yang dekat dengan kita. Kalau ini pun tak boleh nak tengok, hargai, kita tengok pula kepada yang ketiga. Iaitu apa? Iaitu bab hidup dan mati. Pasal mungkin ada orang kata rezeki saya kontrol, saya yang jaga saya punya pendengaran dan penglihatan saya. Kemudian kalau cakap mati boleh kontrol. Boleh kawal. Ya, bila ada orang yang merasakan bahawa dia tidak cukup bukti-bukti kehebatan Allah, Allah bawakan suruh perhatikan mati dan hidup. Bila dah kes-kes yang berlaku saat ya, kita akan nampak bahawa ini bukan main-main lagi. Betul. Ya, termasuk yang keempat, wa man yudabbirul amr. Ya, urusan yang diuruskan Allah, uruskan matahari, bulan, alam dan sebagainya, termasuk dalam badan kita ini, jantung kita, paru-paru kita. Betul Ustaz. Subhanallah. Ya. Dulu kita ingat macam paru-paru ni automatik kot. Alah, oksigen ni free je. Betul. Tapi bila ada satu klip video bagaimana mengeluarkan lendir daripada paru-paru yang kena COVID Ustaz ya. Subhanallah, bila Allah nak bagi sedikit, ya, bila bagi sedikit sahaja, jadi manusia akan cakap apa? Fasayaqulunallah, ya, sebenarnya tahu sebenarnya ini adalah daripada Allah. Faqul afala tattaqun, mengapa kamu tidak bertakwa? Takwa maksud asalnya daripada perkataan wiqayah, iaitu menjauhkan kita daripada perkara yang buruk Ustaz. Betul Ustaz. Perkara yang buruk. Kadang-kadang kita buat baik, tapi kalau buat baik buruk tak terhalang, bahaya juga. Kita buat baik, contohnya kita makan makanan yang elok apa sebagainya, tapi ada benda yang tak baik juga masuk, khuatir nanti sakit perut. Kan? Jadi tattaqun sebenarnya bukan sekadar buat baik tapi mengelakkan yang buruk. Ya, itu namanya tattaqun. Dan ini adalah satu peringatan kepada kita semua pada kali ini tuan-tuan. Allah sebenarnya sedang memujuk dan juga menyedarkan kita, ya, bahawa Allah nak kita yang terbaik. Betul. Kan? Allah bukan nak suruh kita buat baik tapi mengelakkan yang tak baik. Dua perkara berbeza. Betul. Kalau katakan buat perkara yang baik tapi masuk perkara tak baik, ada orang masuk neraka dulu Ustaz. Kan? Dah ada tanda hitam pada hati, pada wajah dia, baru masuk syurga. Tapi Allah nak kalau boleh janganlah ada tanda hitam tersebut. Kalau boleh tuan-tuan, kita semua ahli keluarga terus masuk syurga. Amin, ya. Jadi Allah bagi ujian sedikit kali ini, kita dekat dengan Quran, tahu apa Allah cakap,
dan kita doa Allah ampunkan kita bersama. Ada perkara yang tak selesai di dalam keluarga kita, dalam negara kita. Bila kita fikir balik ayat 31, oh rupanya yang sempurna adalah Allah. Jadi baiklah saya, ahli keluarga saya, organisasi saya kembali balik kepada ayat Al-Quran. Kita tidak sempurna, tetapi kita tidaklah mengharapkan kesempurnaan apabila kita hanya bergantung kepada manusia. Jadi Allah ingatkan lagi pada ayat 32, kita baca bersama Ustaz, untuk pastikan kita ini sedar al-haq hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita cari sepanjang hidup kita. Baik, silakan. terima kasih Ustaz. Sahabat-sahabat kita antaranya Puan Hajah Suaiyah ataupun Makcik Su dari Selayang. 12 sampai 1 minta maaf minta ampun. Kunci maksudnya yang lain tak boleh Lock ya. Lockdown untuk Quran semua. Terima kasih Makcik Su kita, dan juga selalu doakan kita Puan Arina dari Nürnberg, Germany. Doakan Ustaz, semua kru, semua tim keluarga besar TV Al-Hijrah agar senantiasa terus dilindungi oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas doa sahabat-sahabat Al-Quran semuanya. Baik, kita nak baca Ustaz ayat 32, betul Ustaz? 32. Ya. 32 kita cuba mujawwad jiharkah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadzalikumullahu rabbukumul haqq. فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون صدق الله العظيم. Maka itulah Allah Tuhanmu yang sebenarnya, maka tiadalah setelah kebenaran itu melainkan kesesatan, maka mengapa kamu berpaling daripada kebenaran. Dengan kita memerhati kepada bukti di alam ini, apa yang berlaku pada tahun ini tuan-tuan, sebenarnya membuktikan bahawa memang betul Allah ini ada dan memang Allah ini berkuasa, ya. Kalau ada siapa yang berani lawan bab rezeki, bab pendengaran dan kesihatannya, bab apa mati hidup, siapa berani, ya, siapa yang berani lawan pentadbiran Allah, sebenarnya dia melawan kepada kebatilan, ya, melawan ataupun melawan kepada kebenaran, ya, membawa kepada kebatilan, ad-dalal. Fa anna tusrafun, mengapa lagi nak mengelak-elak, ya. Bila mengelak-elak itu akhirnya Allah beritahu ayat 33, merekalah menjadi orang yang tidak beriman, yang selalu derhaka pada Allah kerana cara berfikirnya itu, cara berperasaannya itu tidak lurus. Yang kita doa pada Allah agar Allah memimpin kita dengan resolusi daripada halaman 212. Kita perhatikan. Yang pertama, kita ingin sama-sama bersungguh melakukan kebaikan untuk ditambah anugerah oleh Allah, terus baiki dan baiki dan baiki. Ahsanu, berdasarkan ayat 26. Yang kedua, berhati-hati dengan perkara yang menyebabkan syirik, padahal ia ataupun orang yang disyirikkan itu tidak bertanggungjawab pun di akhirat. Yang ketiga, rasai kehebatan Allah dan tingkatkan amalan takwa kita, kerana apa yang Allah berikan di dunia ini sudah cukup untuk kita merasakan kehebatan dan keimanan kepada Allah SWT. Kita doa Allah pimpin kita Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa mak ayah kami, ibu ayah mertua kami, muslimin dan muslimat, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kesembuhan buat anak-anak kami, ahli keluarga kami, saudara mara kami, sahabat handai kami yang kini sedang dirawat, ya Allah. Kurnia perlindungan buat saudara-saudara kami di barisan hadapan, ya Allah. Ya Allah, kurnia petunjuk hidayah-Mu kepada para pimpinan kami, ya Allah. Jadikan pemimpin kami dan kami semuanya orang-orang yang tidak jauh daripada Al-Quran. Bahkan hati-hati kami, ya Allah, hati yang disinari dengan cahaya petunjuk Al-Quran. Bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Tolong kami ya Allah untuk kami senantiasa ingat kepadamu. Tolong kami ya Allah untuk menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepadamu. Tolong kami ya Allah untuk kami senantiasa memperbaiki, menambah baik, memperelokkan amal ibadah kami kepadamu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita agar Allah memimpin kita membaiki amal kita dengan Allah, membaiki amal kita dengan ahli keluarga kita, terutama pada waktu lockdown ini. Inilah masa untuk menjadikan amal kita ahsanu amala. Amin. Inilah kesedaran yang kita ingin bina dalam tabung gerakan Al-Quran. Platform tuan-tuan boleh menyumbang bersama. Kita gerakkan lagi ya kesedaran ahsanu amala, kerana inilah yang akan menjanjikan keamanan ke Darussalam yang kita inginkan berlaku kepada seluruh dunia seluruhnya. Dan juga kita nak mengucapkan tahniah Ustaz ya kepada mereka yang mendaftar untuk vaksin. Perlu kita berusaha. Kita ingatkan berkali-kali tazkirah apa yang boleh kita usahakan bersama agar kita boleh nanti tuan-tuan kembali ke umrah, ke haj, dan kita dapat kembali bertemu dengan asas daripada Al-Quran. Kita bertemu dalam siaran ulangan lagi pada hari ini, dan insya-Allah kita bertemu menyambung halaman 213 pada hari esok insya-Allah bersama Ustaz Tirmizi insya-Allah dalam My Quran Time, baca, faham, amal insya-Allah.